Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Topik sains hari ini adalah topik tingkatan 3 KSSM, iaitu bab 1 yang bertajuk rangsangan dan gerak balas. Objektif pembelajaran bagi tajuk ini ialah memerihalkan dengan lakaran, struktur dan fungsi sistem saraf manusia dan membuat urutan aliran impuls dalam tindakan terkawal dan luar kawal. Hasil pembelajaran ialah: pertama, menyatakan struktur dan fungsi sistem saraf manusia sekurang-kurangnya 1. Kedua, menyatakan urutan aliran impuls dalam tindakan terkawal dan luar kawal. Sekarang kita masuk topik 1.1 iaitu sistem saraf manusia. Sistem saraf manusia mengandungi dua sistem iaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf periferi. Dalam sistem saraf pusat terdiri daripada otak dan saraf tunjang. Manakala dalam sistem saraf periferi terdiri daripada 12 pasang saraf kranium dan 31 pasang saraf spina. 12 pasang saraf kranium menghubungkan otak dengan organ deria dan organ dalaman, manakala 31 pasang saraf spina menghubungkan saraf tunjang dengan otot rangka. Struktur yang terdapat dalam sistem saraf manusia ialah otak, saraf tunjang, saraf kranium dan saraf spina. Rangsangan dan gerak balas manusia melibatkan beberapa komponen iaitu reseptor, sel saraf, otak dan efektor. Komponen ini kita boleh lihat dalam rajah. Reseptor merupakan sekelompok sel dalam organ deria yang mengesan rangsangan dan menghasilkan impuls saraf. Sel saraf berfungsi menghantar impuls saraf ke otak, manakala otak berfungsi untuk mentafsirkan impuls saraf yang diterima dan menghasilkan maklumat. Manakala efektor merupakan otot atau kelenjar yang menghasilkan gerak balas. Gerak balas manusia dikategorikan kepada dua iaitu tindakan terkawal dan juga tindakan luar kawal. Tindakan terkawal merupakan tindakan yang disedari dan dilakukan mengikut kehendak seseorang. Dalam rajah kita boleh lihat urutan aliran impuls dalam tindakan terkawal. Urutan ini mengandungi 5 iaitu yang pertama rangsangan sebagai contoh bunyi loceng pintu. Urutan yang kedua adalah efektor yang merupakan reseptor yang terdapat di dalam telinga. Reseptor ini akan menerima rangsangan. Rangsangan tersebut akan dihantar ke otak melalui impuls saraf. Otak merupakan urutan yang ketiga. Otak akan mentafsirkan impuls yang diterima dan menghantar maklumat tersebut kepada efektor iaitu urutan yang keempat melalui impuls saraf. Efektor merupakan otot atau kelenjar akan menghasilkan gerak balas iaitu urutan yang kelima. Di sini gerak balasnya adalah membuka pintu. Tindakan luar kawal merupakan tindakan yang berlaku tanpa disedari atau difikirkan terlebih dahulu. Tindakan ini melibatkan medula oblongata atau saraf tunjang. Aliran impuls dalam tindakan luar kawal juga mengandungi 5 urutan. Urutan pertama yang bermula dengan rangsangan. Sebagai contoh rangsangan yang diterima apabila kita menyentuh objek tajam. Rangsangan ini akan diterima oleh reseptor di dalam kulit. Reseptor dalam kulit merupakan urutan yang kedua.
Reseptor ini akan menghantar impas melalui impas saraf ke saraf tunjang. Saraf tunjang akan mentafsirkan dan menghantar maklumat kepada efektor melalui impas saraf. Efektor adalah urutan yang keempat. Efektor merupakan otot. Setelah otot menerima maklumat yang ditafsirkan oleh saraf tunjang, maka otot akan menghasilkan gerak balas. Gerak balas merupakan urutan kelima. Gerak balas yang terhasil adalah tangan bergerak serta-merta menjauhi objek tajam tersebut. Okey, sekian. Terima kasih kerana sudi mendengar. Jangan lupa tekan butang like dan subscribe untuk mengikuti topik sains yang seterusnya. Dan jangan lupa komen di bawah apa yang anda perolehi daripada persembahan ini.